Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah hari ini kita masih lagi menumpukan perhatian kepada belanjawan 2023 dan kita ingin sembang-sembang berkaitan dengan topik yang kita pilih hari ini iaitu belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani. Dan kita ada seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya menemani saya di studio ruang bicara ini untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu belanjawan dan juga lain-lain isu yang saya kira mungkin akan menarik perhatian kita bersama. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang semula kepada tetamu kita yang sudah pun berada bersama saya di studio, yang amat berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Lama kita tak bertemu sebenarnya, Datuk Seri. Kali terakhir kita bercakap tentang isu tol. Ya, saya Kementerian Kerja Raya dulu. Betul. Jadi terima kasihlah kepada Bernama. Berpeluang sekali lagi bersama dengan Tuan Jiskawi bersama kali. Ya. Dan kami juga sebenarnya di ruang bicara ini ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah di atas pelantikan Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Timbalan Perdana Menteri, selain juga sebagai Menteri Perdagangan dan Komoditi. Baiklah, macam saya katakanlah, kita ingin bercakap terlebih dahulu tentang belanjawan 2023 dan ini merupakan topik yang menjadi perbincangan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia di semua peringkat. Dan masing-masing mengharapkan sesuatu yang cukup menarik daripada belanjawan ini. Tapi saya percaya bahawa yang amat berhormat Datuk Seri mungkin ada pandangan tersendiri tentang belanjawan yang telah pun dibentangkan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin kita boleh dapat pandangan Datuk Seri. Pertama sekali mungkin kita kena imbau sejarah lah. Kalau kita melihat sejarah dulu, yang amat berhormat Perdana Menteri kita pernah memegang jawatan Menteri Kewangan tahun 1990-an. Betul. Dan tahun 1990-an juga, tahun pertama saja jadi Menteri Kewangan, dia telah pun mendapat anugerah sebagai Menteri Kewangan keempat teratas. Itu tahun 1991. Kemudian tahun 1996 dapat Asia Money menamakan beliau Finance Minister of the Year. Kalau kita melihat sejarah ini, sudah pasti ada sejarah diharapkan akan kembali untuk menyinarkan kembali negara kita dari segi pengurusan kewangan negara. Sudah pasti, cuma bezanya 90-an ekonomi kita berkembang pesat. Tahun 2023 kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Satu, ekonomi global yang tidak menentu. Kedua, kedudukan hutang kita yang begitu tinggi. Dan yang ketiganya ialah isu-isu berhubung kait dengan governance ataupun tata kelola yang perlu kita pertingkatkan untuk kita naikkan imej balik negara kita. Dan kali ini apa yang dibentangkan dalam bajet ialah berhubung kait dengan kerangka pembangunan Malaysia Madani, di mana asasnya kalau kita melihat tiga tekad, iaitu menumpukan pada pertumbuhan, iaitu memacukan ekonomi kita yang terangkum dan mampat. Yang kedua, reform. Ini merupakan reformasi dalam bentuk institusi kita, sama ada yang dalam bentuk parlimen ataupun kerangka kerajaan itu sendiri. Dan termasuklah untuk menambah baik tata kelola pentadbiran. Dan ini tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk memulihkan keyakinan, bukan saja keyakinan rakyat, tapi lebih utama keyakinan para pelabur, supaya mereka akan datang kembali pada negara kita untuk melabur. Dan juga pelabur di luar negara dan pelabur dalam negara. Yang ketiga iaitu keadilan. Dan ini adalah tekad yang ingin ditumpukan dalam kerangka Malaysia Madani ini. Dan juga ahli jemaah menteri sebenarnya dah bersetuju untuk menyokong pembaharuan ke arah Malaysia yang lebih baik. Dan strategi yang kita fokuskan, pertamanya dasar fiskal yang mengembang untuk memacu pertumbuhan. Kedua, melaksanakan pembaharuan untuk memerangi rasuah. Ketiga, memfokuskan iaitu pembasmian kemiskinan. Itu utamanya kemiskinan tegar. Dan ini juga untuk membantu golongan yang memerlukan. Dan seterusnya memudah cara dari segi persekitaran perniagaan dan juga menyokong PKS dan mengurangkan jurang pembangunan di antara wilayah. Bila kita kata wilayah, sudah pasti Sabah, Sarawak,
Semenanjung. Dan di Semenanjung pun ada juga perlu diberi tumpuan negeri-negeri yang dari segi infranya jauh terbelakang yang perlu kita berikan tumpuan. Jadi inilah sekiranya fokus yang diberikan dalam konteks bajet yang telah dibentangkan pada Jumaat yang lepas. Satu isu juga yang dibangkitkan sebenarnya Datuk Seri, peruntukan yang diberikan dalam belanjawan 2023 ini iaitu 388.1 bilion ringgit, dan ini merupakan satu belanjawan yang terbesar sebenarnya dalam sejarah. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kita melihat kepada prestasi sebenar keuangan negara, apakah mungkin Datuk Seri negara akan terbeban ataupun bagaimana, dan apa pula risiko yang mungkin akan dihadapi melalui peruntukan yang begini besar? Peruntukan yang besar ini untuk kita menghadapi keadaan sekarang ini, zaman sekarang. Pertama sekali kita memberi tanggungjawab, iaitu kerajaan. Ini adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Tapi dalam konteks yang sama, kita perlu imbangi di antara pertumbuhan dan juga keperluan rakyat. Keadaan yang mencabar, rakyat perlu dibantu. Dan kita dengan sebab itulah peruntukan yang besar untuk kita membantu rakyat dari segi kos sara hidup, untuk kita basmikan kemiskinan tega, dan pada masa sama bagaimana kita nak pastikan pertumbuhan supaya kita dapat imbangi. Pertumbuhan itulah kerajaan mesti berbelanja untuk memberi projek-projek infra dan sebagainya. Diharapkan dengan adanya projek infra ini nanti, ianya akan dapat mengembangkan ekonomi kita. Sebab itu pendekatannya ialah belanjawan yang bersikap fiskal mengembang, expansionary fiscal policy, iaitu bukan sekadar kita memperuntukkan, tapi peruntukan itu akan dapat mengembangkan ekonomi kita. Dan inilah pendekatan yang dilaksanakan di bawah peruntukan kali ini. Dan sudah pasti kalau kita melihat peruntukan yang begitu besar, sasarannya ialah dari segi untuk mengukuhkan ekonomi domestik. Di sinilah tumpuan-tumpuan yang kita berikan untuk kita golongan miskin tengah melalui program peningkatan pendapatan dan juga penyediaan peluang pekerjaan. Untuk B40 bantuan tunai yang akan disalurkan, termasuklah dengan sumbangan tunai rahmah saja kita sediakan lebih kurang 8 bilion ringgit untuk tahun ini. Untuk M40 di mana cukainya akan diturunkan pada kadar 2%. Ini diharapkan dengan penurunan ini akan ada extra cash kepada mereka dan mereka boleh berbelanja. Bila mereka berbelanja, ini akan membantu untuk mengembangkan ekonomi negara kita. Dan gitu juga projek-projek kerajaan. Kalau kita melihat projek banyak masih diteruskan, projek MRT, Pen Borneo, Sabah, Sarawak, jalan perhubungan di Semenanjung ini akan sudah pasti ada multiplier effect, kesan gandaan. Kalau dalam construction ini, pembinaan, kalau kita belanja 1 juta, gandaannya paling kurang pun 3. Jadi bayangkan kalau kita dah peruntukkan development allocation yang besar, sudah pasti gandaannya akan lebih besar. Maknanya dia akan turun ke bawah. Sektor perbankan dapat hikmat, profesional akan dapat, contractors dapat, malahan orang yang supply makanan pun boleh dapat daripada kesan projek-projek yang kita turunkan. Ini yang dikatakan belanjawan yang berasaskan kepada fiskal yang mengembang. Mengembang maknanya kita bantu rakyat yang susah, yang memerlukan, dan pada masa sama kita berikan peluang-peluang perniagaan yang akan membantu mengembangkan ekonomi kita. Salah satu fokusnya ialah kepada domestic growth kita yang perlu diberi perhatian. Saya juga tertarik hati sebenarnya bila Yang Berhormat Datuk Seri menyentuh tentang fiskal berkembang ini, dan itu memang merupakan satu target yang cukup hebat sebenarnya diperkenalkan dalam belanjawan 2023 ini. Tetapi ada juga yang berpandangan dan juga berpendapat mungkin juga sebelum bajet 2023 ini dibentangkan, pastilah banyak perbincangan diadakan di kalangan menteri-menteri kabinet sendiri. Apakah Datuk Seri melihat bahawa mungkin kali ini jelas bahawa rakyat di Sabah dan juga Sarawak yang mungkin mengalami nasib yang berbeza dengan rakan-rakan di Semenanjung misalnya, juga merasa lega dengan bajet yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar? Dalam apa sekalipun bajet yang kita bentangkan, ada yang
rasa suka dah. puas hati, ada yang tak puas hati. Betul. Ini biasa. Kita tidak dapat memenuhi kehendak ataupun ekspektasi daripada setiap orang. Sebab itu pendekatannya berbeza. Keperluan di Semenanjung mungkin berbeza daripada keperluan Sabah dan Sarawak. Malahan di negeri-negeri pula berbeza. Kalau kita pergi ke daerah-daerah, lagilah banyak perbezaan kalau kita kena perincikan. Tapi secara umum, ianya merangkumi keperluan secara umum lapisan masyarakat kita. Semua orang akan dapat merasai daripada bajet ini. Daripada B40-nya, M40-nya, tapi sumbangan paling besar sudah pasti T20. Ya. Cukai dinaikkan, tapi mereka memainkan peranan untuk bersama-sama menyumbang kepada keperluan negara kita. Sebab itu saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Perdana Menteri. Pertamanya sebab meneruskan projek-projek yang diperlukan di Sarawak. Pen Borneo Sabah, Pen Borneo Sarawak, jalan perhubungan Sabah Sarawak, pembangunan sempadan antara Sarawak, Sabah dan Kalimantan, di mana kita tahu Kalimantan pemindahan pusat ibu kota di Nusantara di Kalimantan itu sendiri, dan untuk membangunkan bandar-bandar sempadan, terutamanya jalan keluar masuk di antara sempadan itu diberi tumpuan dengan peruntukan yang begitu besar. Dan ini sudah pasti akan membantu merapatkan jurang bangunan di antara Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung. Tapi di Semenanjung ini sudah pasti tidak ditinggalkan sebab masih ada projek-projek infra, khususnya MRT, LRT dan juga kereta api dan jalan-jalan Central Spine, itu jalan lingkaran tengah, juga masih diteruskan. Jadi ini sudah pasti akan membantu menjana pertumbuhan ekonomi kita, memberi peluang perniagaan dan sudah pasti pekerjaan pada rakyat kita di seluruh negara. Satu isu juga yang menjadi perbincangan di kalangan rakyat, khususnya lah apabila mereka meneliti, melihat dan juga mengkaji tentang aspek-aspek penting dalam Belanjawan 2023 ini. Penekanan diberikan kepada kos sara hidup rakyat. Ini pun menjadi sesuatu yang cukup penting dan relevan sebenarnya. Tetapi sejauh manakah Datuk Seri sendiri melihat bahawa daripada belanjawan yang dibentangkan ini, apakah ianya betul-betul dapat menyelesaikan masalah ataupun isu kos sara hidup di kalangan rakyat ini? Yang penting ialah usaha. Sama ada ianya menyelesaikan tidak, tapi yang pasti ianya akan dapat mampu mengurangkan bebanan pada rakyat kita. Sebab itu di bawah Kementerian Kepenggunaan, dengan insentif yang dilaksanakan ataupun inisiatif yang dilaksanakan, iaitu menu rahmah, bantuan tunai, dan juga kita kembangkan ekonomi itu sebenarnya untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Termasuklah dalam kementerian kami ada peruntukan khas untuk kita pasti tingkatkan employment daripada the local, orang tempatan. Yang mana kalau kita ikuti apa yang disembahkan oleh Perdana Menteri, mengambil contoh Sime Darby misalnya, di mana mereka dapat mengusahakan untuk membawa lokal bekerja dalam ladang. Sebab ladang ini kadang-kadang orang tempatan tak nak bekerja, tapi dengan kemudahan, gaji yang lebih besar, kemudahan yang lebih baik dengan menggunakan teknologi, maka ianya menarik minat untuk pekerja tempatan bekerja. Ini salah satu fokus kementerian kami juga. Ini sebahagian untuk membantu mereka yang mungkin graduate, yang belum dapat pekerjaan dan sebagainya, boleh ditarik untuk bekerja. Dan begitu juga golongan-golongan B40 boleh diasuh, dididik untuk terlibat bersama dalam peluang-peluang yang telah diwujudkan. Di samping bantuan-bantuan tunai yang disediakan oleh kerajaan melalui pelbagai kementerian, tak kiralah kebajikan, Kementerian Wanita, dan semua agensi kementerian ni ada skim bantuan untuk membantu rakyat kita, dan diharapkan ini akan dapat membantu meringankan, kalau tidak menyelesaikan bebanan yang ditanggung oleh rakyat kita. Okey, banyak lagi yang ingin kita sentuh nanti Datuk Seri, terutamanya tentang peranan yang perlu dimainkan oleh menteri selaku Menteri Perdagangan dan Komoditi. Tetapi sebelum itu saya masih lagi nak tumpukan sedikit lagi perhatian kepada Belanjawan 2023. Kalau kita lihat kembali, imbas kembali lah. Tadi pun Datuk Seri sentuh semintas lalu tentang sejarah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Menteri Kewangan. Dalam tahun 1997 misalnya, dia membentangkan Belanjawan dengan mesej selamat
tinggal zaman kemewahan. Dan kemudiannya kali ini dia memperkenalkan pula ataupun membawa mesej yang mungkin jauh lebih menarik, iaitu selamat datang kepada Malaysia yang lebih baik. Jadi apakah Datuk Seri selaku Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Perdagangan dan Komoditi merasa yakin bahawa insentif ataupun apa yang ingin dicapai oleh Datuk Seri Anwar dan juga Kabinet Kerajaan Perpaduan melalui Belanjawan 2022 ini boleh dicapai sebenarnya? Saya melihat sendiri dan boleh dikatakan mengamati setiap ucapan, setiap inisiatif yang dilaksanakan. Misal kata bila menteri dilantik, pertama sekali potongan gaji 20% setiap menteri. Ini mesej yang begitu jelas sekali. Pertama, kita kena membantu negara. Fokus dalam memberi perkhidmatan pada negara. Dan penjimatan kos menjadi asasnya. Kalau kita tak dapat tingkatkan pendapatan, kita kena melakukan penjimatan. Penjimatan dengan kita pertama sekali mencontohi kabinet itu sendiri dipotongkan gajinya. Yang kedua, juga setiap kementerian diberi arahan untuk melaksanakan penjimatan. Ketiga, memfokuskan kepada meningkatkan perkhidmatan kita, iaitu memastikan tata kelola yang baik. Dan dengan itulah saya kira sebahagian ini yang telah dilaksanakan dalam tempoh yang singkat. Kalau melihat pada MA 63, telah dilaksanakan peruntukan untuk Sabah dan Sarawak dipertingkatkan, dan juga beberapa perkara telah kita selesaikan dalam tempoh sebulan. Jadi ini maknanya komitmen yang nak dilaksanakan bukan saja oleh Perdana Menteri, tapi komitmen daripada menteri-menteri, dan diharapkan akan disambut oleh semua penjawat awam dan semua lapisan. Dan yang penting sekali ialah masyarakat kita mesti bersama untuk kita sama-sama. Kalau kita nak jadikan Malaysia ini lebih baik, kita kena bersatu hati, kita kena bersatu padu dalam kata-kata dan dalam tindakan kita untuk pastikan kita dapat gerakkan Malaysia menjadi yang lebih baik untuk semua rakyat kita. Bila Datuk Seri sentuh tentang persoalan Malaysia Agreement 63, ini pun sesuatu yang bagi saya seolah-olah memberi satu cahaya yang cukup menarik sebenarnya, terutamanya kepada Sabah dan juga Sarawak. Dan ini juga bagi saya menunjukkan satu komitmen yang cukup serius daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu ingin melihat bahawa segala apa yang tertera, segala apa yang telah pun dipersetujui dalam Malaysia Agreement 63 itu sebenarnya seharusnya dan sewajibnya lah dilaksanakan demi kebahagiaan dan juga kesejahteraan rakyat Sabah dan Sarawak. Konsepnya Malaysia yang terangkum. Itu yang konsepnya. Jadi kalau perjanjian dah ditandatangani, yang dipersetujui oleh pemimpin-pemimpin yang lepas, tanggungjawab kita ialah untuk melaksanakan. Itulah pesanan Yang Amat Berhormat kepada saya untuk saya laksanakan. Dulu daripada Perdana Menteri yang lepas, memang sudah banyak perkara yang dibincangkan. Ada yang dah dilaksanakan, tapi banyak lagi perkara yang belum dapat dilaksanakan, yang dah disetujui dalam peringkat perundingan dan sebagainya. Maka ini yang dah dilaksanakan dalam tempoh sebulan yang saya katakan tadi, di mana kita dah bersetuju dengan beberapa perkara, termasuklah gas kepada Sabah. Sarawak dah diberi, Sabah diberikan peruntukan khas tahunan di bawah 112D pun dah selesai. Lantikan lembaga ahli dalam LHDN pun dah, untuk Sarawak pun dah diselesaikan. Tapi ada beberapa perkara lagi yang akan kita laksanakan dan diharapkan dapat diselesaikan dalam tempoh yang terdekat. Okey, baik Datuk Seri, semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, dan sebenarnya banyak lagi perkara yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk Seri. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika, dan anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya di Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang Belanjawan 2023 membangun Malaysia Madani, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan juga merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Baik, mungkin adillah sekarang ini kalau kita tumpukan perhatian sebenarnya kepada Kementerian Perdagangan dan Komoditi sendiri, dan bagaimana Datuk melihat sektor perdagangan dan juga komoditi? Tadi pun Datuk sentuh sepintas lalu saja, akan terus diperkukuhkan menerusi peruntukan Belanjawan 2023 ini, Datuk Seri. Untuk Belanjawan kali ini, kita mensasarkan kepada beberapa perkara. Pertamanya, seperti saya sebut tadi, 50 juta yang telah diluluskan. Ini lebih merupakan geran sepadan. Geran sepadan ini untuk menggalakkan otomasi di dalam sektor perdagangan. Ini maknanya kita akan menjalinkan kerjasama dengan pihak industri. Kita menyediakan 50 juta dan mungkin mereka akan letakkan 50 juta, dan daripada situ kita akan tumpukan pada research, development dan juga commercialization ataupun inovasi, terutamanya pada teknologi berhubung kait dengan perdagangan, khususnya kelapa sawit misalnya, macam mana kita nak memetik buah, transportation, termasuklah research untuk producekan apa-apa otomasi dalam bidang perdagangan dan sebagainya. Yang kedua, kita mendapat peruntukan 80 juta. Yang ini lebih kepada untuk menambah baik kelestarian industri sawit dan juga kempen yang negatif ke atas sawit. Sawit ni paling mencabar sebab kita menghadapi bukan saja kempen anti sawit, tapi juga ada kekangan-kekangan yang diperkenalkan oleh negara-negara luar yang perlu kita tangani. Sebab itu dengan 80 juta ini diharapkan kita akan dapat memberi tumpuan bagaimana kita dapat memastikan dalam negara kita akan pastikan dari segi kelestarian amalan dalam sektor perdagangan itu ditingkatkan supaya ini memenuhi standard peringkat internasional. Dan kedua, bagaimana kita nak menangani kempen-kempen anti sawit ini, dan juga untuk kita berdepan dengan segala pihak yang perlu kita engage untuk kita jelaskan kedudukan kita dalam hubungan kelapa sawit dan juga pelbagai produk-produk hiliran kita. 350 juta untuk menaikkan paras harga penggalakan insentif pengeluaran getah. Masa ini harga lantai ini RM2.50. Sekarang ni dalam bajet 2023 dinaikkan pada RM2.70. Kalau ikut perbahasan di Parlimen, mereka membahaskan untuk dinaikkan RM4. Tapi kalau RM4, maknanya kerajaan paksa menanggung lebih kurang 1.25 bilion hanya untuk memastikan harga lantai itu pada harga kalau RM4. Jadi ini mungkin tidak viable, tidak sustainable. Sebab itu kenaikan 27 ini adalah satu yang memadai buat masa ini disebabkan kedudukan kewangan negara kita. Tapi yang lebih utama nanti ialah bagaimana kita nak gerakkan pekebun-pekebun kecil ini dan juga industri yang besar, players yang besar ini, bagaimana kita nak gabungkan supaya kita dapat pastikan peningkatan kepada pendapatan pekebun-pekebun kecil. Tapi perundingan ini akan kita laksanakan nanti. Saya sendiri akan nak berjumpa dengan Persatuan Pekebun Kecil, industri kecil dan juga yang industri yang besar, supaya bagaimana kita nak mencari kaedah untuk kita pastikan kita dapat memastikan pendapatan yang lebih mampan, lebih stabil untuk pekebun-pekebun kecil. Malahan sekarang ini pun kementerian kami sedang mengadakan brainstorming dengan semua pihak industri, pelbagai kementerian dan agensi termasuk persatuan, memikirkan kaedah-kaedah baru pendekatan kita untuk kita pastikan bukan saja kita dapat tingkatkan hasilan daripada semua komoditi kita, tapi bagaimana juga kita nak bantu pekebun-pekebun kecil dalam semua sektor. Dan ini kita perlu lihat. Misal kata kalau getah, kita susu cair sekarang ni kita terpaksa import sejumlah 3 bilion setahun. Dulu kita pengeluaran yang terbesar. Jadi ini kita kena fikirkan. Bagaimana kita nak tarik minat balik pekebun kecil supaya mereka menoreh dan menghasilkan getah cair dan yang akan digunakan oleh pemain industri tempatan, khususnya pembuat glove
dalam negara kita yang mengimport daripada luar negara. Kita juga diperuntukkan 50 juta. Ini juga untuk membantu sebenarnya sektor getah kita. Ini untuk membuat bitumen yang menggunakan getah daripada kaplam. Untuk maintenance, untuk buat jalan. Asfalt dia akan bitumen nanti dicampurkan dengan getah, dan ini akan digunakan 50 juta untuk kita buat road maintenance khusus menggunakan getah. Ini diharapkan dengan ada permintaan, harga getah itu akan naik dan lebih stabil lagi. Ini kaedah-kaedah yang kita beri tumpuan, di samping kita akan meneruskan dasar agri-commodity negara kita yang sudah pun dilancarkan untuk tempoh 2021 sehingga 2030. Ini menjadi aspirasi untuk kita gerakkan, tapi pada masa yang sama pendekatan bagaimana kita nak melihat pendekatannya mungkin berubah mengikut keadaan dan cabaran yang terkini. Saya nak mendapat kempen daripada Datuk Seri kembali semula kepada kempen anti minyak sawit seperti apa yang Datuk Seri sebut tadi, dan kita tahu ini juga merupakan satu isu yang cukup serius sebenarnya, dan kalau sesuatu yang pantas dan kuat tidak dilakukan dengan segera, mungkin ianya akan memberi impak kepada minyak sawit kita. Ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa mungkin masanya sudah sampai agaknya Datuk Seri di mana negara kita yang mengeluarkan minyak sawit ini juga bergabung dengan negara-negara lain terutamanya di rantau ASEAN ini untuk sama-sama melaksanakan kempen anti minyak sawit ini di peringkat global ini sebenarnya. Inilah salah satu strategi yang kita laksanakan. Baru-baru ini saya ke Jakarta, berjumpa dengan pemimpin di Indonesia, khususnya Menteri yang bertanggungjawab Pak Alangga, untuk berbincang, sebab untuk kelapa sawit setakat ini hanya 2 negara menjadi ahli negara pengeluar kelapa sawit, Indonesia dan Malaysia. Indonesia negara terbesar pengeluar kelapa sawit, dan 2 negara ini untuk persatuannya boleh dikatakan CPOPC lah, iaitu jawatan kuasanya. Masa ini dulu dipengusikan oleh Indonesia, sekarang ni tahun ini giliran kita untuk mempengusikan. Dalam mesyuarat tersebut memang kita memikirkan strategi bagaimana kita nak tangani cabaran yang dihadapi di peringkat luar, khususnya daripada Eropah dan Amerika Syarikat. Kalau Eropah lebih kepada mereka nak memperkenalkan EUDR. EUDR ini ialah untuk memastikan kemampanan, maknanya deforestation. Apa-apa hasilan mestilah bebas daripada penebangan hutan. Itu yang mereka nak kenalkan, alasan digunakan. Komitmen kita memang kita memberi komitmen untuk memastikan kemampanan kelestarian alam sekitar. Memang komitmen kita. Sebab itu kita dah bangunkan standard kita, MSPO. Indonesia ada ISPO, iaitu untuk memenuhi kemampanan. Pada masa sama kita memastikan bukan saja kita mengeluarkan hasilan, tapi alam sekitar akan terpelihara. Yang kedua, dari segi forced labour, itu pun juga akan kita jaga supaya apa-apa juga yang kita keluarkan tidak akan tergolong dalam apa yang dikategorikan sebagai, pertama, dari segi sudut alam sekitarnya, iaitu penebangan hutan. Kedua, dari segi forced labour itu sendiri. Dan ini boleh dalam MSPO sebenarnya kita dah ada sistem untuk kita boleh tracekan di mana sumber-sumber yang kita dapat minyak ini, supaya dengan ini nanti kita akan penuhi apa saja standard yang telah ditetapkan sama ada di Europe maupun di US. Tapi masalahnya, adakah ini betul-betul alasan untuk menjaga alam sekitar? Itu yang menjadi persoalannya. Bagi kita, kemungkinan ini juga merupakan satu barrier perniagaan yang diletakkan untuk melindungi kepentingan mereka, hasilan minyak mereka sendiri dan sebagainya. Inilah yang perlu kita berbincang dengan mereka. Kalau dunia Eropah, kalau US nak menjaga kelestarian alam sekitar, begitu juga kita. Tapi kaedah kita mungkin berlainan, tapi standard tu hampir sama. Komitmen itu sama. Tapi yang penting ialah bagaimana kita nak pastikan dan berjumpa dengan mereka. Sebab itu
di samping berjumpa dengan Indonesia, kita juga telah mempelawa supaya Thailand juga menjadi ahli kepada CPOPC. Dengan itu nanti kita nak bawa di peringkat ASEAN. Bila ASEAN, ianya suara kita lebih besar. Dan kita akan membuat misi bersama pergi ke Europe untuk berbincang dengan pemimpin-pemimpin ahli parlimen mereka untuk menjelaskan apa yang telah kita usahakan. Bukan saja sudut perniagaan, sudut ekonomi kita. Sebab ini kebergantungan oleh pekebun-pekebun kecil yang majoritinya, kalau dalam sektor sawit saja peladangan kita lebih hampir 500,000 pekerja bergantung dengan industri peladangan kita. Dan sudah pasti kalau kita nak masukkan lagi pekebun-pekebun kecil, jumlahnya lebih besar daripada itu. Jadi ini kita kena penjelaskan pada mereka apa yang mereka laksanakan boleh menjejaskan pendapatan pekebun-pekebun kecil yang bergantung dengan hasilan mereka. Dan di bawah United Nations sebenarnya apa yang diperuntukkan ialah salah satu agenda Sustainable Development Goal itu ialah untuk membasmi kemiskinan. Dan cara kita membasmi kemiskinan ialah melalui sektor peladangan. Dan inilah yang perlu dijelaskan supaya mereka faham apa saja tindakan mereka bukan saja menjejaskan negara kita, tapi yang lebih utama ianya akan menyebabkan kemiskinan akan berulang lagi di negara kita. Adakah itu yang mereka kendaki? Jadi itulah yang perlu kita membuat tindakan secara bersama, bukan saja dengan Indonesia, Thailand, tapi kalau dapat kita nak bawa keseluruhan negara ASEAN. Dan kalau dalam konteks negara kita, kita sebenarnya berterima kasih. Malahan India sendiri dah mengiktiraf MSPO kita, standard kita. China pun sudah menerima dan diharapkan dengan itu nanti ianya bukan saja mengembangkan ekonomi kita dalam sudut di rantau Asia ini, tapi kita juga nak melihat tempat-tempat lain. Kita akan kembangkan juga penerimaan dan hasilan produk-produk kita nanti boleh diekspor kepada seluruh dunia. Tapi dari pandangan Datuk Seri sendirilah, akibat daripada apa yang dilakukan oleh EU dan juga Amerika, apakah Datuk melihat bahawa kita kehilangan sebenarnya pendapatan yang agak besar hasil daripada kempen-kempen negatif yang dimainkan oleh EU dan juga Amerika ini? Sudah pasti ia menjejaskan pendapatan kita. Sebab Europe sebenarnya salah satu pengimport yang terbesar. Sebab mereka menggunakan biodiesel. Dan biodiesel komponen yang paling utama, paling murah, yang lebih kompetitif ialah minyak sawit. Dan kalau nak bandingkan dengan minyak-minyak lain, memang tak dapat menyaingi minyak sawit dari segi kos pengeluaran, dari segi mutunya, dari segi sudut kesihatan, semua ada kebaikan. Sebab itu mereka melihat mungkin industri players mereka nak bersaing dengan kelapa sawit mungkin tak dapat. Jadi sebab itu mungkin mereka perkenalkan perkara-perkara lain supaya kos kita akan meningkat dan akhirnya mereka akan dapat bersaing dengan kelapa sawit. Mungkin salah satu pandangan saya lah mengapa mereka memperkenalkan pelbagai peraturan baru yang kalau kita penuhi akan ada lagi peraturan baru yang mengekang produk-produk kita untuk bersaing di negara mereka. Tapi setakat ini alhamdulillah, kalau mereka tidak menerima, kita akan terus berusaha meyakinkan mereka bahawa kita sebenarnya committed kepada apa saja yang diperlukan oleh dunia dalam konteks menjaga alam sekitar, the forced labour. Tapi yang lebih utama saya kira ialah kelapa sawit adalah minyak yang lebih baik kalau berbanding dengan minyak-minyak lain. Dari segi kualitinya, dari segi sudut kesehatannya, semuanya ada dalam situ sebenarnya. Dan kita tak ada pilihan, kita kena bekerja lebih keras untuk mencari pasaran-pasaran baru supaya apa saja keputusan mereka tidak akan menjejaskan pendapatan negara dan lebih utama pendapatan pekebun kecil kita yang kita jaga begitu baik sekali. Sebab kalau tidak, mereka sudah pasti akan terjejas dan kita tidak mahu pekebun kecil kita terjejas dalam konteks ini. Selain bila Datuk Seri sebut tentang isu terjejas itu sendiri, kalau kita lihat pada gambar yang selalu dimainkan di luar sana, satu gambaran yang dikatakan antara cabaran yang paling besar bila Datuk Seri sebut tentang industri perladangan itu sendiri ialah tentang ketiadaan ataupun kekurangan pekerja-pekerja di ladang itu sendiri. Datuk Seri pun menyentuh bahawa kita ingin menggunakan pekerja-pekerja
pekerja tempatan untuk bekerja di ladang, tetapi jelas bahawa ianya bukan sesuatu yang mudah. Mereka kadang-kadang tidak mahu bekerja di ladang dan sebagainya. Jadi bagaimana Datuk Seri merancang untuk menyelesaikan isu ini? Kerana kalau tidak, ianya juga akan memberikan satu impak yang cukup serius sebenarnya kepada isu industri peladangan itu sendiri itu. Memang benar itu menjadi cabaran utama untuk mendapat pekerja dalam 3 bidang ini, 3Ds. Yang dangerous, dirty and difficult. Itu yang menjadi cabaran negara kita. Pekerja tempatan tidak begitu berminat. Melainkan kita melaksanakan program untuk menarik minat mereka, dan caranya ialah yang saya katakan tadi, beralih kepada teknologi. Kalau teknologi mungkin ianya akan lebih menarik, dan pada masa sama kita kena memberi tawaran yang lebih baik. Inilah jalinan kerjasama yang kita laksanakan dengan syarikat-syarikat supaya menawarkan manfaat yang lebih baik dari segi gaji, tempat diam, cara bekerja dan sebagainya. Tapi pada masa sama, untuk jangka masa pendek ini, kerajaan telah pun memudah carakan. Maknanya kalau syarikat memohon, dipastikan 3 hari kelulusan akan diberi. Cuma cabarannya ialah di peringkat negara pembekal. Bagaimana pula prosedur di peringkat sana, itu menjadi cabaran. Yang mana Menteri Dalam Negeri dan juga Menteri Sumber Asli sedang berbincang dengan negara-negara pembekal mencari jalan supaya mereka juga dapat memudah carakan. Pada masa sama, siapa yang berada dalam negara, program pemutihan pun boleh dilaksanakan. Maknanya mereka boleh diambil terus, dilanjutkan tempoh mereka dan sebagainya. Yang ini sebenarnya membantu. Kalau dulu kita hanya dapat 50% pekerja, dari segi operasi syarikat-syarikat, sekarang ni mereka boleh beroperasi sehingga ke tahap 75%. Sebab pekerja-pekerja sudah mula masuk. Kita dah nampak bertambah baiklah dari segi bekalan pekerja itu sendiri. Tapi yang lebih utama, ini tidak memadai. Kita kena latihkan, kita kena pastikan rakyat tempatan dapat bekerja dalam ladang-ladang. Dan di sinilah komitmen yang perlu diberikan kepada pihak industri supaya menambah baik dari segi gaji, dari segi tawaran-tawaran untuk menarik minat mereka bekerja. Dan kita faham bahawa industri kecil ataupun pekebun-pekebun kecil mungkin tidak mampu untuk membiayai tersebut. Sebab itu kita sedang memikirkan bagaimana kita dapat transformkan industri peladangan ini. Tak kira lah getah, kelapa sawit dan sebagainya, kalau mereka dapat digabungkan supaya dapat dijadikan mini estate. Sebab kalau pekebun kecil, tanahnya kecil, average mungkin dalam 2 hektar dan sebagainya, mungkin tidak economical ataupun tidak, orang kata tidak dari segi ekonominya tidak cukup untuk mereka jadikan untuk menambah pendapatan mereka. Tapi kalau dapat digabungkan menjadi satu kelompok yang lebih besar, mini estate, dan dijalinkan dengan syarikat-syarikat besar untuk buat joint venture, sama ada melalui koperasi ataupun apa saja kaedah, ini saya kira mungkin boleh menambah pendapatan pekebun kecil dan juga produktiviti akan bertambah baik. Sebab syarikat besar ini mungkin mampu untuk penanaman semula dengan benih yang lebih baik, yield yang lebih baik dan hasilan yang lebih baik. Dan pekebun kecil akan mendapat manfaat selain daripada mungkin mereka pajakkan tanah ataupun masukkan tanah ini sebagai saham mereka akan dapat jaminan keuntungan daripada syarikat ataupun mereka sendiri boleh bekerja. Jadi ini menambah pendapatan mereka. Jadi ini mungkin model baru yang kita sedang fikirkan, yang perlu kita bincang dengan tuan-tuan tanah pekebun-pekebun kecil ini, dan kalau dipersetujui, saya kira ianya akan dapat mengangkat martabat pekebun kecil di samping menambahkan produktiviti dan meningkatkan hasilan daripada semua produk-produk komoditi kita. Okey, baik Datuk Seri, kita akan berehat buat kali terakhir, dan ini juga sebenarnya kami nak beri peluang lah kepada Datuk Seri untuk minum dulu kerana masa pun dah semakin suntuk, dan bila kembali nanti tak banyak lagi masa yang tinggal, tapi insyaAllah akan ada lagi persoalan-persoalannya mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan tetamu saya yang berada di studio, yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof, iaitu Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Perdagangan dan Komoditi. Kita lihat dulu.
Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan ada lagi persoalan sebenarnya yang ingin saya kongsikan bersama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof. Tadi pun Datuk Seri banyak menyentuh agak detail jugalah tentang getah dan juga kelapa sawit, tetapi mungkin komoditi-komoditi lain juga sebenarnya diberi perhatian oleh Kementerian pihak Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Datuk Seri. Yang menariknya sebenarnya kalau kita melihat dalam bidang kita, selain daripada kelapa sawit yang merupakan penyumbang utama, kita ada getah, kita juga sebenarnya ada kenaf dan tembakau, koko, lada dan juga perkayuan. Perkayuan sebenarnya kita menjadi eksporter yang ke-6 perabot dalam dunia. Cuma masalahnya sekarang kita nak mencari bekalan. Kita paksa import juga bekalan-bekalan kayu untuk membuat perabot-perabot yang akan diekspor. Itu menjadi cabaran pada kita, dan sebenarnya juga peluang kepada pemain-pemain tempatan supaya boleh mula menanam pokok-pokok hutan yang akhirnya dapat dijual kepada pemain industri untuk membuat perabot dan sebagainya. Jadi akan mengurangkan import. Begitu juga dengan lada. Lada Sarawak dulu merupakan, kalau sebut saja lada Sarawak. Betul. Tapi sekarang ni bekalan lada Sarawak itu sendiri dah kurang. Sehingga kan kita paksa mengimport daripada Vietnam. Mengapa kita perlu import? Mengapa kita tidak tumpukan apakah kaedah untuk kita tambahkan balik hasilan lada kita? Apa yang berlaku sebenarnya itu? Kemungkinan dari segi orang-orang muda dah kurang berminat. Yang pengusaha-pengusaha dulu mungkin sudah berumur dan sebagainya. Banyak faktor. Di sinilah saya kira tadi yang saya katakan, bagaimana kita nak menarik golongan muda ini supaya terlibat balik dalam industri lada. Lada sebenarnya saya ingat waktu saya kecil dulu, lada ini merupakan pendapatan yang agak besar. Di situlah dulu kita melihat toke-toke besar ini dulu yang penanam lada. Nampak macam orang simple saja, naik basikal tapi duit cash banyak. Itu sekarang ni pun saya kira ada yang membeli kereta cash. Berbanding dengan kita yang bekerja ni kena berhutang. Mereka boleh beli cash. Tapi itulah keadaannya. Dan kalau ini dapat diberi penjelasan pada orang muda, mungkin kita dapat aktifkan balik, tarik minat mereka supaya mereka boleh mengusahakan tanaman lada dan sebagainya. Begitu juga kenaf. Kenaf salah satu industri kalau kita lihat ada yang potensi, terutamanya untuk kita keluarkan fiber. Malahan ada rumah sekarang ini dibuat daripada fiber daripada kenaf, di mana konkritnya adalah daripada kenaf dan sebagainya. Saya tahu di Pahang sudah pun dianugerahkan pada satu syarikat untuk membuat rumah mampu milik dengan nilai RM70,000, semuanya daripada kenaf. Jadi ini sebenarnya hasilan. Sudah pasti tiada yang mudah. Saya dimaklumkan bila saya jumpa dengan pemain industri, mereka kata kenaf ni memang mudah, cepat, tapi kalau nak menuai kenaf agak gatal lah, macam miang buluh. Jadi yang tahan dengan ni orang Thailand ni, dia kata. Sebab tu di sebelah Kelantan dan Kedah ini banyak yang menanam kenaf. Tapi kalau kita menggunakan teknologi, saya kira mungkin kita boleh pergiatkan tanaman kenaf dan sebagainya. Banyak lagi lah yang sedang kita fikirkan juga, komoditi baru yang boleh menjadi sumber pendapatan pada negara kita. Ini sedang kita bincangkan. Saya pernah umumkan salah satunya ialah hemp. Hemp ini ada satu spesies daripada cannabis. Tapi dia bukan merupakan ganja ataupun apa, tapi spesies yang sama. Tapi dia punya manfaat ialah dari segi untuk kegunaan kesihatan. Yang ni pun sedang dikaji dan bersama dengan Kementerian Kesihatan beberapa pihak. Kalau ianya viable, kita boleh kawal. Dan dalam konteks penanaman yang terkawal dan production yang terkawal, saya kira ianya boleh menjadi sumber pendapatan baru untuk negara kita. Selalunya ialah macam Datuk Seri sentuh jugalah tadi,
kita ni selalunya terpaksa bersaing dengan rakan ataupun rakan negara yang paling dekat lah, Thailand khususnya bila kita bercakap tentang pertanian itu sendiri dan sebagainya. Apakah Datuk melihat bahawa masanya mungkin sudah sampai di mana kita harus berani untuk mencuba, berani untuk mencari satu solusi yang mungkin lebih efektif bila kita cakap untuk pengeluaran komoditi-komoditi yang mungkin boleh diterima bukan saja di peringkat tempatan, tetapi yang lebih penting ialah di peringkat antarabangsa itu sendiri itu. Memang itu yang dilakukan. Yang saya katakan tadi, kita sedang membuat retreat kementerian yang melibatkan pihak universiti, pihak industri, agensi-agensi. Ini yang kita nak lihat, bagaimana kita nak kembalikan kegemilangan Malaysia satu masa dulu. Kalau dulu kita getah nombor 1, sekarang kini kita nombor 6. Cari mengapa? Mengapa kita terpaksa import getah? Mengapa tidak menjadi pengeluar getah? Begitu juga kelapa sawit. Dulu kita nombor 1, sekarang kita nombor 2. Kalau kita tidak berhati-hati, mungkin kita boleh turun lagi. Jadi kita nak pastikan apa yang boleh kita lakukan dari segi research developmentnya, melibatkan semua pihak di peringkat universiti, di peringkat industri, cari jalan bagaimana kita nak tingkatkan pengeluaran kita, produktiviti kita, cara kita menuai, cara kita mengeluarkan hasil, cara kita marketing kita dan sebagainya, supaya kita akan sentiasa berada di hadapan. Jadi ini yang sedang dilaksanakan dan insya-Allah bagi kita peluang, kita akan berusaha dan bertekad untuk menjadikan di bawah konsep Malaysia Madani ini untuk ketumbuhan ekonomi negara kita, untuk kesejahteraan rakyat kita. InsyaAllah kita akan laksanakan perkara ini. Okey. Baik, kita beralih sekarang ini kembali semula kepada apa yang ingin kita sentuh sebenarnya, iaitu tentang belanjawan 2023. Sesuatu yang cukup menarik bagi saya adalah tentang manfaat besar yang diperoleh di Sabah dan Sarawak melalui peruntukan pembangunan. Sabah mendapat 6.5 bilion sementara Sarawak 5.6 bilion. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat tentang isu ini? Apakah ini akan menjadi satu lonjakan yang luar biasa sebenarnya kepada pembangunan Sabah dan juga Sarawak? Sabah dan Sarawak ni walaupun nampak rapat, tapi bila peruntukan, tiap kali pengumuman bajet, inilah menjadi orang kata titik untuk mereka melihat siapa dapat lebih. Sabah dapat lebih atau Sarawak dapat lebih. Betul. Dan tiap kali bila bajet, memang Sabah sentiasa dapat lebih daripada Sarawak. Ada sebab di sebalik itu yang mungkin tidak dapat diperjelaskan. Disebabkan pertama dari segi perundangan, kedua dari segi apa saja konsep yang dahulunya telah pun dipersetujui. Tapi apapun, untuk rakyat Sarawak khususnya dan Sabah, yakinlah bahawa kali ini ianya sudah pun ada tambahan. Kalau dulu kita mendapat 4 berapa bilion, sekarang ini dah 5 lebih daripada 5 bilion. Jadi ini menunjukkan bahawa ini komitmen di bawah kerajaan perpaduan ini untuk memberi tumpuan yang lebih supaya kita dapat menyegerakan pembangunan ameniti sosial, bekalan api, bekalan air dan kemudahan asas yang lain. Tapi pada masa sama, kita kena ingat di bawah peruntukan 11D perlembagaan, peningkatan juga untuk peruntukan di Sabah dan Sarawak. Kalau dulu kita hanya dapat kurang daripada 100 juta, sekarang ni Sarawak dapat 300 juta, Sabah dah dapat 200 lebih juta. Ini peruntukan tiap-tiap tahun. Memang kalau kita nak bercakap, ramai yang tak puas hati. Kalau Sarawak tak puas hati, Sabah pun tak puas hati, negeri-negeri lain pun tak puas hati. Tapi yang penting, dah ada komitmen, penambahan itu sudah berlaku. Dan ini yang patut kita lihat, fokuskan bagaimana kita nak pastikan pelaksanaannya. Kalau pelaksanaannya baik, insya-Allah saya kira ianya akan dapat dirasai oleh rakyat. Dan jurang pembangunan itu kita dapat rapatkan dengan kita tingkatkan segala pembangunan infranya, kemudahan asasnya dapat dipertingkatkan. Ini yang patut kita fokuskan. Dan dengan keadaan kedudukan kewangan sekini, saya kira kita patut berpuas hati dengan apa yang telah disediakan oleh kerajaan perpaduan ini. Dan inilah harapan saya kepada rakan-rakan saya di Sabah dan rakan-rakan saya di Sarawak untuk memahami keadaan kita pada masa ini. Yang penting ialah komitmen
dengan komitmen yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan, kita kena sama-sama bekerja, pastikan pelaksanaan yang terbaik supaya ianya dapat diterjemahkan, supaya rakyat dapat merasai bahawa projek-projek ini berjalan dengan lebih baik dan sebagainya. Ini patut tumpuan kita semua. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya, Datuk Seri, tinggal lebih kurang 2-3 minit saja lagi. 3 minit lagi kata penerbit. Jadi ialah di penghujung ini saya nak dapatkan juga komen daripada Amat Berhormat Datuk Seri lah. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim melalui pembentukan kerajaan perpaduan memperkenalkan apa yang disebut sebagai Malaysia Madani itu sendiri. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa daripada pembentangan belanjawan 2023 daripada tindak tanduk yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar dan rakan-rakan dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan ini, apakah ianya benar-benar menuju ke arah memenuhi istilah dan juga falsafah Madani itu sendiri, Datuk Seri? Kena kembali kepada pembukaan saya tadi, iaitu untuk kita pastikan pertumbuhan ekonomi, untuk pastikan kemampanan, keterangkuman, dan juga kita kena perbaiki dari segi tata kelola kerajaan. Kalau ini dapat dilaksanakan, insya-Allah Malaysia akan dikenali sebagai sebuah Malaysia Madani, iaitu sebuah negara yang bertamadun. Rakyatnya hidup bersatu padu, hormat menghormati satu sama lain, dan kita akan dapat hidup dalam keadaan harmonis. Itu yang saya boleh ringkaskan dengan apa yang menjadi harapan kepada kita semua. Dan ini tak dapat dilaksanakan oleh kerajaan saja, tapi kita kena semua terlibat untuk memastikan ianya dapat diterjemahkan menjadi action plan. Dan insya-Allah kalau ini dapat dilaksanakan, Malaysia akan menjadi sebuah negara yang terbilang seperti mana satu ketika dulu. Tapi asasnya ialah kita kena pastikan perpaduan di kalangan semua kita. Tak kira orang politik, penjawat awam, apatah lagi rakyat keseluruhannya. Kita kena bersatu hati, bersatu dalam tindakan kita, bersatu dalam hasrat aspirasi kita untuk menjadikan Malaysia yang terbaik untuk kita semua, rakyat Malaysia, insya-Allah. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof. Saya tak puas sebenarnya. Banyak lagi isu yang ingin saya bincangkan, terutamanya yang melibatkan Sabah dan Sarawak. Tapi apapun, ini bukan kali terakhir ya Datuk Seri untuk bersama kami di ruang bicara ini. InsyaAllah, insyaAllah. Jika ada kesempatan kita bersama lagi ya. InsyaAllah. Terima kasih. Dan tentunya kami juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama di ruang bicara ini. Dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, yang sentiasa kami tepati sebenarnya, ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.